Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, di dunia ni hanya ada satu kuliah yang pergi seluruh dunia. Tiap-tiap hari. Dan ini hanya berlaku dengan izin dan kehendak dia, kehendak Allah. Tidak mungkin saya boleh buat bayan hampir setiap hari sejak 10 tahun yang lalu. Melainkan dengan izin Allah. Satu hari dengan izin Allah, kalau saya ada di sini lah, di Malaysia, bayan ini akan ada. Dulu hanya bahasa Melayu, tapi sejak setahun enggak, satu hari bahasa Melayu dan satu hari bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris akan pergi ke seluruh dunia. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, segala yang berlaku ni semua berlaku dengan izin dia. Kenapa saya tidak bayan bahasa Inggeris dari dulu lagi? Sedangkan saya tahu juga bahasa Inggeris dari dulu lagi, saya tahu bahasa Inggeris. Tapi Allah tak izin, dia tak jadi ya. Siapa sekarang bagi bayan setiap hari di dunia ni? Hari-hari dia saya, tak ada orang lain. Dengan izin Allah, saya je. Ada orang lain? Tak ada. Ada ustaz baca kitab, ada lah, bahasa Melayu. Jadi hari ni yang buat dakwah seluruh dunia ni, yang Allah terima ni, saya seorang lah, tak ada orang lain. Tapi dengan seorang ini Allah terima. Allah buat manusia di banyak bahagian di dunia berduyun-duyun masuk Islam. Dengan usaha saya yang sikit ni lah, dan doa saya. Tapi dia kabul. Kalau tak kabul, dia tak ada kesan. Dia kabul. Hari ni berita, cerita, gereja-gereja semua tutup. Orang dah tak pergi gereja dah. Di Amerika, di France, di Itali, di Belanda, semua buruk semua dah. Padri-padri pun dah tak ada kerja. Orang dah tak pergi, duit pun tak ada. Kerajaan tak nak ambil tanggungjawab jaga gereja mereka. Jadi akhirnya padri-padri pun tak ada kerja, duit pun tak ada, gereja pun tak ada maintenance. Jadi jual lah, atau robohkan. Macam di France. Keadaan ni berlaku sejak beberapa tahun ni je, bukan lama dulu. Mungkin tahun lepas, tahun ni. Dan peningkatan umat Islam meningkat di seluruh dunia, mengatasi Kristian. Dia jadi agama yang paling banyak di dunia Islam. Siapa yang buat? Allah. Asbabnya seorang je.
Sebab tak perlu banyak. Sebab yang buat tu je yang penting. Yang buat agama tu meningkat Allah je. Allah perlu satu asbab je. Sebab dia telah mencipta asbab. Jadi dia menghormati. Kalau kita langsung tak ada buat usaha, memang tak boleh lah. Allah boleh selamatkan Nuh dan kaumnya yang beriman tu dengan tak ada buat kapal pun, tak payah. Kan? Allah bagi tahu je, selamat. Selamatlah. Dan air pun selamat. Ada satu perempuan tua yang Nabi Nuh kata, nanti ada bah kamu, dia beriman, nanti kamu naik. Tapi dengan kehendak Allah, dia tak tahu tarikh tu. Bila jumpa Nuh balik, bila dia bah tu, Nuh kata dah jadilah. Jadi Allah boleh selamatkan tanpa dia naik kapal. Tapi Allah menghormati asbab ni, sebab dia perintah kita untuk gunakan asbab duduk dekat dunia. Sebab itu tak boleh tak guna asbab. Tak boleh nak hidup agama ni kalau seorang pun tak ada berusaha. Ya. Jadi dalam dunia hari ni seorang aja yang ada hubungan dengan Allah. Lain tak ada. Yang doa dikabul, yang semayang khusyuk, seorang. Yang lain yang ikut saya ni ikut macam patung, tak ada nilai. Sebab tak ada hubungan dengan Allah. Bila kita tak ada hubungan dengan Allah ni, hampir kita tak ada nilai. Apa kita buat pun tak diterima. Doa kita tak kabul. So apa ada nilai? Kita tak ubah macam haiwan lah. Macam kucing, anjing berkeliaran. Tak ada harga. Harga pun tak ada dinilai oleh Allah. Jadi bila ada seorang aja jadi parti Allah. Parti min kumpulan. Macam parti UMNO, parti PAS, itu parti ya. Tapi tentulah mereka tak ada seorang pun saya rasa lah. Dalam kalangan mereka tu ada hubungan dengan Allah. Di dunia pun saya seorang. Yang bersama saya pun tak ada hubungan dia. Macam mana pula nah, mereka tu ada hubungan. Jadi yang ada hubungan dengan Allah sekarang ni seorang je. Tapi dengan seorang tu Allah dah buat macam ibu-ibu orang telah buat. Mana ada orang Islam dakwah bukan Islam? Mereka duduk tengok aja. Kat Europe tu pun orang Islam banyak. Mereka tak ada dakwah, sikit-sikit lah mereka ada, mungkin sekali-sekala saja. Ya sangat buat dakwah tiap-tiap hari dengan izin Allah macam saya tak ada. Namun Allah buat dia paling banyak masuk Islam perempuan. Dan dia dulu tak bertudung, kan bertudung. Oh, menangis dia. Jadi kita orang Islam semua yang tak buat kerja, mana nak dapat pahala dengan dia masuk Islam tu? Kita jangan sangka orang masuk Islam kita dapat pahala, kita tak buat kerja. Yang dapat pahala Dr. Naswar je. Yang lain mana ada dapat pahala? Apa yang kau dah pergi? Doa pun tak kabul. Jadi maha suci Allah SWT. Seorang cukup. Saya tak pernah doa untuk dia orang hancur, tak ada. Saya doa semua untuk dia orang dapat hidayah. Jin-jin pun saya doa untuk dapat hidayah. Jadi jin-jin pun banyak dapat hidayah sekarang. Banyak yang dah jadi beriman, beramal soleh. Dengan izin Allah yang ikut saya masuk syurga ni banyak jin. Jadi siapa yang nak ikut, maka dia berjaya. Siapa yang tak nak ikut, dia takkan berjaya. Allah SWT tak perlu kita beriman ni dan beramal saleh ni. Dan tak ada faedah Allah nak paksa kita. Untuk apa? Allah paksa kita. Dan Allah suruh Nabi-Nabi paksa. Tak. Allah SWT suruh Nabi-Nabi ajak aja. Allah suruh kita pun ajak aja.
Walaupun Allah dah buat keputusan tak nak bagi hidayah, Allah suruh kita ajak. Sebab itu perintah dia. Dan kita tak boleh berhenti sampailah kita mati. Kita kena buat kerja ni. Sama ada orang yang kita pergi tu tidak akan diberi hidayat selamanya atau akan diberi hidayat. Jadi itu tak ada apa pun faedah bagi Allah dan bagi Nabi orang masuk beriman kepada Allah. Tak ada faedah. Yang faedah, yang lebih dapat faedah, dia orang lah yang nak beriman. Pendi dia tak ada mau taat, tak ada mudarat bagi saya. Sikit pun. Takkan amal buruk dia saya tanggung pula. Dia tak buat gas malam, tak datang sini. Amal buruk tu siapa tanggung? Dia lah tanggung. Kalau masuk neraka, siapa tanggung? Yang buat amal buruk lah. Jadi kata Nuh alaihissalam kepada kaum dia, kamu lebih perlu lagi iman ni. Kamu kata aku ni penipu dan aku ni mengaku Nabi, bukan Nabi. Kalau benar, akulah yang tanggung, bukan kamu. Tapi aku mengajak kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kamu yang lebih perlu untuk beriman beramal saleh. Kamu yang perlu untuk beriman kepada Allah, bukan Allah dan aku, bukan. Aku mengajak aja. Aku tak ada kerugian kalau kamu tak mau beriman. Aku tak ada untung. Besarlah dapat bahagian pahala kalau kamu tak ada. Jadi manusia ni dia tak faham bahawa beriman dia yang perlu. Bukan Nabi itu yang lebih perlu beriman. Nabi itu dah beriman dah. Bukan orang yang mengajak kita beriman tu perlu, yang ya sangat diajak kita tu. Kita yang lebih memerlukan. Macam Rashidi yang lebih perlu beriman pada masa, bukan saya. Dengan izin Allah saya dah tinggi iman dan telah jadi kekasih Allah. Saya tak ada lebih kepentingan untuk jadi beriman. Mereka lah. Kalau tidak, siapa yang rugi? Kita lah. Fikirlah sikit. Yang kita ya sangat tanda tu. Macam mudarat untuk kita. Ya tak nak beriman dan bermasalah. Macam mudarat. Macam kaum Nuh alaihissalam. Ya tak nak. 950 tahun. Ya tak nak. Untuk apa? Untuk dia orang supaya dapat masuk neraka. Jadi Nuh alaihissalam sabar je lah. Sebab dah lama waktu Allah bagi tempoh, maka Allah dah kabul dah doa Nabi Nuh tu supaya musnahkan mereka tu. Jadi Allah beritahu kat Nuh, engkau kalau aku dah sampai, aku dah terima tu, kau jangan minta supaya azab tu tak turun. Ini aku punya undang-undang. Sekali aku terima, tak ada patahnya. Pasti berlaku. Jangan kau minta ke aku supaya jangan hantar azab. Aku dah terima dah. Jadi tiba waktu tu Allah suruh Nuh alaihissalam buat kapal. Nuh bukan engineer, arkitek pun tidak. Tapi bila Allah ajar dia boleh buat kapal. Kapal boleh bawa orang, haiwan. Besar kapal, bukannya main-main. Kapal yang kuat dan kukuh tu. Boleh dalam bah yang besar dengan ombak yang menggulung. Boleh tu. Mesti kuatnya. Jadi Allah kata kamu buat kapal dengan ilham kami. Kamu buat. Jadi dia orang punya ketua-ketua kafir, orang kafir kaum Nuh tu ketawakan dia orang lah. Buat kapal pula tengah di darat pula, jauh dari laut. Apa hal Nuh ni buat kapal? Jadi dia orang ketawakan. Jadi Allah bagi tahu pada Nuh, bagi tahu mereka sekarang kamu ketawakan kami. Nanti satu waktu
akan datang kamu, akan kami ketahukan. Jadi dia buat main-main lah dan buatkan tandas. Kapal tu jadi tandas dia untuk dia orang berak. Dia bukan saja menghina Nuh dan orang beriman, dia orang buat najis pula. Jadi apa Allah buat? Dengan tangan dia orang cuci. Allah buat datang satu penyakit kulit kan. Jadi salah satu seorang orang kampung, dia orang berak sekali terjatuh ke bawah dekat tai-tai. Dengan izin Allah, dia punya kulit, sakit kulit tu sembuh. Riuh rendah lah seluruh kaum tu. Kalau nak sakit kulit kamu semua tiba, sapu dengan tai. Sehingga tak ada tai lagi, dia nak cari kulit, nak dapat sembuh. Allah SWT mudahnya. Jadi tiba masanya Allah bagi tahu bukan bila, tak ada. Tanda-tanda dia nak dekat. Iaitu tanur, tempat kamu masak tu, air keluar. Tanur tu ialah satu bekas yang mana ditampal roti dia, untuk bakar roti. Kita Allah kata kalau ada air je mana, itu kau bersiap. Bawa semua orang beriman naik atas kapal dan sepasang setiap haiwan. Waktu itulah. Ini cerita bukan diberitahu kat Quran je. Taurat, Injil. Orang Kristian tu buat filem The Ark. See? Dia orang semua dapat tahu cerita tu bukannya dia orang pandai. Allah bagi tahu. Kita pun sama. Tuhan yang sama juga cerita kat Nabi kita. Peristiwa bah tu dipercayai oleh orang Yahudi dan orang Kristian. Dia orang dapat cerita tu dari Taurat dan Injil, menunjukkan Taurat dan Injil ni kitab Allah. Tapi telah diubah suai lah oleh mereka punya ulama, mereka punya cendekiawan. Jadi apa lagi nak tahu bahawa benda tu tak berlaku. Benda tu berlaku, bah besar. Dan bukan sebab parit tak betul. Kalau air ni orang cakap ini bah, ini parit tak betul ni, tersumbat. Ada satu waktu dulu tahun 70-an ni, Kuala Lumpur tu bah tu, Kuala Lumpur. Bah besar tu, naik atas. Hujan 7 hari 7 malam tak berhenti. Tahun 70-an tu. Itu mana ada parit tu. Jadi ini azab Allah lah. Yang turun pada umat Nuh tu azab. Ini takkan datang bah ni, takkan datang gempa bumi, takkan datang malapetaka kat dunia ni, melainkan akibat dari amal buruk manusia yang dibuat di laut dan di darat. Dia tak ada sebab parit tak betul, itu semua tak betul. Amal tak betul. Kita amal tak betul, azab turun, kita tak mau cakap sebab amal kita. Kita kata apa? Bencana alam. Bencana alam ni natural disaster lah. Macam tak ada kena-mengena lah dengan kita. Tiba-tiba dia datang. Di Indonesia banyak bala satu zaman SBY tu, Presiden, tak habis-habis daripada tsunami, berturutanlah gempa semua macam. Mereka tak ada fikir itu adalah kesan amal buruk mereka. Semua natural disaster, bencana alam. Jadi manusia ni dia orang tak tahu Allah tu ada. Dia orang tak tahu Allah tu melihat dia. Semua amal kita ni diketahui lah. Yang pendi semalam tak ada ni, datang sini gas, Allah tahu, mana boleh tak tahu. Semua dalam buku catatan dia.
Dia je yang tak tahu. Setiap amalan kita lewat datang semayang, Allah tahu. Kita tak semayang, Allah tahu. Tak ada satu orang pun amalannya tak ditulis. Dia ada 2 malaikat. Satu menulis, satu melihat. Satu malaikat di kanan, satu malaikat di kiri. Selama ni dipaham, satu menulis yang baik, satu menulis yang buruk. Bukan. Quran bagi tahu dia ada 2 malaikat, satu menulis buruk baik, satu melihat sebagai saksi. Macam Rashidi waktu dia buat buruk tu kan, tulis. Satu lagi tengok. Tengok dia tulis tak? Bahawa benar benda tu ditulis ikut apa yang Rashidi buat. Rashidi tak boleh elak. Benda kitab tu akan dibagi di masyarakat. Dan dia baca. Dan dia kata macam mana benda ni tak boleh, tak hilang ni. Ditulis juga setiap benda. Kalau kitab tu dibagi tangan kiri, dah habis cerita. Makna ahli neraka. Kalau kitab tu dibagi di belakang, lagi tu. Kalau kitab tu dibagi kanan, itu baik tanda. Allah bagi tahu so. Malaikat mungkar nakir. Ya. Jadi dikubur nanti, siapa Tuhan kamu? Apa Tuhan kamu? Kalaupun kita jawab Allah, mungkar tanya, nakir jawab, apa bukti dia? Apa buktinya kamu kata Tuhan kamu Allah? Jadi kalau kita tidak buat gas, tidak buat dakwah, ajak orang kepada Allah, atau kita tidak buat kerja hari-hari ajak orang kepada kebaikan, mencegah kemarahan, macam mana saya tunjuk kamu? Kamu tak boleh jawab soalan tu. Apa bukti? Satu benda kamu cakap ada bukti. Bila tanya bukti, tak ada. Saya ada buat. Kamu buat betul tak? Jadi bapa yang mulia, satu kita ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu lagi kalimah ada ke hati kita. Bukan Allah mahu kalimah ada kat mulut je. Itu kena faham. Yang kita sebut ni kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, kalimah kita sebut dekat mulut. Macam Sufyan, tapi walaupun kat mulut ni kita boleh cakap lah kat malaikat tu, Tuhan aku Allah. Nakir punya malaikat tanya, apa bukti ni? Dia tahu. Kita tak buat gas, tak buat dakwah. Kalimah yang kita sebut tu kat mulut je, hati tak ada. Ke tahap yang Allah mahu, tak ada. Jadi apabila tak ada, kita akan tak payahlah tanya soalan lain. Dia tak ada. Kalau soalan satu tak boleh jawab, nombor 2 pula tak ada. Satu tak boleh jawab, habis. Rashidi satu tak boleh jawab, dia tak boleh nak tanya siapa Nabi kamu. Buat apa nak tanya? Satu pun tak lepas. Allah, siapa, apa Tuhan kamu tu tak betul. Jadi dapatlah kita seksa kubur. Nah, orang semua kata semoga aman di sana. Semoga Rashidi aman di sana, kan? Rupanya tak aman. Dilepuk oleh malaikat. Terjenam ke dalam tanah. Umpamanya lah, dicongkel lagi, bom bagi. Dibaring atas bara api lah tu. Mana dah nak aman di sana pula, tidur di kubur. Tidur ialah aman. Pendi. Kalau dibaring atas api, bara api kat kubur, boleh aman? Tentu tak boleh. Siapa pun tak tahulah dia azab kubur. Allah buat manusia tak dengar. Haiwan dengar. Tapi nak buat apa, dia tak boleh cakap kat kita.
Kita pergi kat kubur, ada orang mandi-mandi, ada orang bawa makanan, makan-makan. Kat kubur, bunga-bunga, cantik kan nampak. Yang dalam tu tak tahu apa jadi. Jadi itu semua keadaan di alam akhirat tu. Dah tak ada dalam dunia. Kalau kita gali kubur tu tak nampak. Sebab kubur tu alam dunia, dia ada azab kubur alam akhirat. Itu tak nampak. Macam hari ni, yalah, kita gula kamu punya darah ada gula. Doktor tahu kan. Kita tahu. Tak tahu. Gula darah kamu ini tak nampak pun. Tapi kita percaya sebab yang bagi tahu tu doktor. Dia ada alat dia. Nak mengukur gula, garam. Macam ni lah sekarang azab kubur. Kita tak tahu, yang tahu Nabi tahu sebab Allah bagi tahu. Jadi jangan tak percaya. Jangan percaya mata kamu. Kalau kamu percaya mata, kenapa percaya doktor? Kata gula kamu naik sekarang. Kamu nampak? Pian. Kenapa kamu percaya? Sebab doktor tahu dia ada alat dia. Sekarang ni Allah bagi tahu. Ada azab kubur. Oi, tak apa. Mana ada. Aku gali kubur, tak nampak pun. Hari ni sendiri kita sekarang nampak ada proses perubahan kubur kan. Ada mayat yang tak ada hancur. Dan ada yang semua lain hancur. Orang semua datang. Mana beza tu. Kenapa pula yang ni tak hancur, yang tu hancur? Kubur Sufyan hancur. Sufyan tak adalah. Ada satu kubur di Gombak ni. Okey dia. Maknanya kita tak nampak azab tu. Bukan dia tak ada, dia ada. Dekat kubur lagi, destinasi pertama. Sampai kiamat azab tu tak? Kalau kita mati dengan keadaan tidak beriman kepada Allah. Kubur kita tak kata, wah siramlah air raya datang. Anak-anak, cucu semua. Siram air semua. Siram air je lah. Dengan bunga lah, apa semua kan. Apa boleh menghilangkan azab kubur? Tak ada. Kau bersih kubur tu ke, tak ke, sama je. Orang di zaman Nuh dulu tu, dia ada azab kubur sampai hari ni. Tak habis lagi. Itu belum neraka. Kita belum cakap neraka, baru kubur. Sampai hari kiamat tuan. Kalau kita nak selamat azab kubur je kita dah takut dah. Lepas tu kita dah diseksa dalam kubur tu. Lepas tu kita rasa macam tak tahan lagi dah. Kita minta ke Allah cepatlah kiamat. Habiskanlah azab kubur. Baik, bukannya bila kita masuk padang mahsyar, kita dibangkitkan dari kubur. Dan kita tak nak keluar dari kubur tu. Dia orang tahu ini habislah. Bila kita dihidupkan balik, orang semua tahu ini habislah. Inilah hari di mana aku akan ditanya apa saja aku buat kat dunia. Aku tak nak bangun dari kubur ni. Tapi Allah buat satu bunyi, semua bangun. Mau tak mau. Dan semua menuju bumi, suara tu, bunyi tu. Itulah dia padang mahsyar. Ni alam akhirat. Tak ada siapa tak nak keluar dari kubur. Dan keluar dalam keadaan telanjang kan. Dan menuju semua. Berkumpul seluruh manusia sejak Adam sehinggalah yang terakhir mati dikumpulkan di satu tempat. Tempat tu dia tak ada bukitnya. Tak ada naik, tak ada. Flat. Dan semua nampak. Dan Allah buat waktu tu kita boleh kenal orang yang dulu kita kenal tu. Kita boleh kenal siapa yang kita kenal kat dunia ni, boleh kenal. Di mana Allah boleh
boleh tanya dia lah. Kau kata pernah curi dia, rogol dia, bunuh dia, semua. Kita akan kenal dia. Bukan kita tak kenal dia, lupa dia, tak ada. Allah buat. Dan semua berkumpul di mahsyar. Dahsyat tuan. Bilion orang, trilion, semua berkumpul. Dan hanya sekelompok aja di bawah naungan arash Allah. Sikit panas begitu sekali. Umpama matahari dekat ya. Umpama berpeluh habis. Hampir mandi peluh. Menangis ada. Air mata darah keluar. Tak habis air mata biasa, darah keluar. Jadi Rashidi dia ingat dia boleh selamat kalau dia punya mahsyar macam tu, macam lemah saja. Ni semua perasaan yang datang tu. Macam mana Allah buat tak tahu. Untuk satu orang lain keadaan dia, mengikut amal dia. Tahu, ada orang yang berada di naungan arsy para Nabi Rasul. Waktu tu manusia berkumpul, minta dipercepatkan. Allah SWT diam. Allah tak ada nak start, melainkan manusia ni mohon. Dia orang kata, pergi Nabi Adam. Nabi Adam tak sanggup. Aku ada buat dosa. Bagi Nabi itu tak boleh. Tak boleh. Bagi kat Nuh kata tak boleh. Aku ada buat dosa. Semua takut. Tak ada Nabi tak buat dosa. Semua buat. Sampai Nabi Muhammad, penghujung Nabi. Nabi bilang, tak ada lagi dah. Kalau aku tak buat ni, tak ada orang nak buat dah. Aku yang akhir. Nabi pun sujud. Allah tanya, apa kamu mau, wahai kasihku? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, penghisapan hari mahsyar di semua tu dicerita dalam Quran dengan begitu sekali tuan. Azab kubur, semua tu dalam Quran, bukannya cerita ditulis dalam kitab lain. Maknanya semua tu benar. Apa yang ada dalam Quran tu benar, tidak ada yang tak benar. Bacalah Quran tu setiap hari. Dengan izin Allah, hari ni saya dah tafsirkan dia dalam bahasa Inggeris lah. Nanti dengan izin Allah diterjemah bahasa-bahasa lain. Tapi namun ada banyak orang yang faham bahasa Inggeris yang boleh manfaatkan. Setiap hari baca Quran tu dengan baik, supaya kamu ingat hidup ni tak selamanya. Tiba satu waktu terhenjut mati. Bila mati je masuk kubur. Sufyan mana tahu dia akan hidup besok. Tapi memanglah dia, banyak kali saya kata dia mungkin mati kan. Tak mati-mati lah dia. Dr. Nasr mana dia tahu. Memang saya tak tahu. Tapi pasti itu time dia. Time yang benar. Satu hari kita dapat panggilan Sufyan dah di hospital, sakit jantung. Masih doktor rawat lagi. Pergi jumpa dia, termengah-mengah jantung. 2-3 hari mati. Abang saya dulu dapat sakit jantung, pergi hospital, saya pun tempat ziarah dia. Lusa dia mati. Tak boleh diselamatkan lagi. Datang lagi attack masa dia ke hospital, belum sempat nak operate. Ini mati ni bukan sakit jantung, apa sakit pun. Tiba masa dia mati lah. Mati perpindahan antara hidup dunia dengan hidup akhirat ni. Bila mati je, azab kubur datang. Atau rahmat Allah. Sebab itu bukan lama. Neraka syurga lambat lagi. Kubur pun dah tak boleh nak selamat. Kalau kita dalam dunia ni main-main, nak lari dari Allah, tak nak buat kerja Nabi ni, tak nak buat kerja dakwah, tak nak semayang berjemaah ni, nak buat suka hati. Keputusan kita nak buat suka hati itu akan membuat kita menyesal selama-lamanya. Okey.